Terima kasih rakam penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. 36 pemandu kenderaan berat dikenakan tindakan saman kerana memandu melebihi had laju dalam satu operasi di Lebuh Raya Utara Selatan Plus arah utara malam tadi. Operasi bermula 11 malam itu dilaksanakan Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Bukit Aman. Menurut Pegawai Turus Lebuh Raya Zon Utara Bukit Aman, Assistant Superintendent Hazil Reza Ghazali, daripada saman itu, 22 melibatkan pemandu lori, manakala 14 lagi melibatkan pemandu bas yang memandu pada kelajuan antara 100 hingga 120 km sejam. Selain itu, 16 kenderaan disaman Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat SPAD mengikut Akta Pengangkutan Awam Darat 2010 bagi membolehkan tindakan lanjut dikenakan ke atas majikan. Operasi ini dijalankan sebagai langkah pencegahan daripada kemalangan berlaku dan juga sebagai peringatan kepada pemandu-pemandu kenderaan perdagangan supaya patuhi had laju yang telah ditetapkan. Beliau ditemui media selepas mengetuai operasi berkenaan di hentian rehat dan rawat tapah yang berakhir 2 pagi tadi. Operasi kali ini melibatkan 30 pegawai dan anggota JSPT serta SPAD yang ditempatkan di 4 lokasi iaitu di Sungai Dua, Pulau Pinang, Kuala Kangsar, Ipoh dan Tapah, Perak. Program Walkabout Perkhidmatan Terbaik untuk Rakyat Negaraku, inisiatif Jabatan Pendaftaran Negara JPN berjaya menyelesaikan 426 kes berkaitan pendaftaran di negeri ini. Sejak diperkenalkan Ogos lalu, 6 parlimen telah dijelajah dengan mengenal pasti golongan asnaf yang mempunyai kekangan untuk ke pejabat JPN. Pengarahnya Zul Azlan Abu Hassan berkata pihaknya telah menyelesaikan 334 permohonan berkaitan sijil kelahiran, 86 gantian kad pengenalan, 5 sijil kewarganegaraan dan 1 permohonan berkaitan pendaftaran perkahwinan. Sasaran kita adalah untuk cover 11 kawasan parlimen. Jadi setakat ini kita dah cover 5 kawasan parlimen lah. Ini adalah kawasan parlimen yang ke-6. Khususnya bagi golongan yang payah untuk datang ke pejabat. Jadi kita bawa perkhidmatan kita kepada penerima. Beliau ditemui RTM selepas penyerahan sijil kelahiran kepada seorang warga emas di Kampung Labu Kubung Hilir, Lubuk Merbau. Umi Halimah alias 65 tahun yang tinggal seorang diri bersyukur kerana telah memiliki semula sijil kelahirannya setelah dokumen itu hilang akibat banjir pada 2014. Alhamdulillah, syukur dah tua-tua dapat balik sijil. Terima kasih banyak-banyak. Syukur alhamdulillah semua datang ni. Terima kasih. Yang mana masalahnya kehilangan sijil kelahiran, ya. Oleh kerana kawasan ni memang kawasan yang tanah rendah yang selalu banjir. Memang setiap kali air naik, setiap kali banjir melanda, memang rumah makcik ni kena. Program Walkabout JPN akan diteruskan ke 5 kawasan parlimen di negeri ini termasuk di Bagan Datuk, Tanjung Malim, Teluk Intan, Bukit Gantang dan Bagan Serai. Usaha meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan melindungi dan memelihara sumber air dalam kalangan generasi muda. 80 pelajar sekolah menengah Universiti Teknologi Mara Seri Iskandar dan Politeknik Ungku Omar menyertai program Rakan Saintis Sungai RSS di Bota Perak. Dianjurkan Chemical Company of Malaysia Berhad itu, program RSS turut mendapat kerjasama Lembaga Air Perak LAP dan Jabatan Alam Sekitar Negeri. Menerusi RSS, pelajar berpeluang mempelajari ekosistem sungai, pencemaran dan pengurusan sumber air dalam persekitaran semula jadi. Pengurus Besar LAP, Datuk IR Muhammad Yusof Muhammad Isa berharap program tersebut dapat menjadi inspirasi kepada pelajar untuk menjadi pemelihara alam sekitar pada masa akan datang. Kita berharap maklumat itu dapat diperkembangkan kepada rakan-rakan dia di sekolah, di komuniti dan sebagainya. Beliau ditemui media selepas perasmian program oleh pengarah JAS Negeri Abdul Razak Abdul Manap. Program 3 hari ini termasuk ceramah, ujian kualiti air di Sungai Perak serta mempelajari ekologi sungai dan proses rawatan. Biodiversity, belajar pasal
bakteria juga sebab saya ambil diploma in science. So kita orang ada belajar benda-benda tu. So dia macam ada kaitan dengan apa yang kita orang belajar. Sebab program ni kita tahu dia dapat menambahkan ilmu pengetahuan terhadap semua student macam mana proses air tu sendiri kan. So saya sendiri dapat tengok lah macam mana diorang hasilkan air tu sendiri, macam mana diorang proses nak jadikan air tu lagi jadi bersih lah. Macam sebelum ni kita tahu orang kata tap water tak boleh minum macam tu kan. Tapi bila tengok proses dia bersihkan daripada air sungai kepada air pipe tu, kita boleh tahu yang maksudnya tap water ni boleh selamat diminum macam tu je. Sehingga kini program tersebut telah dilaksanakan di 7 negeri antaranya Pulau Pinang, Perlis dan Johor melibatkan 1,800 pelajar. Paparan itu mengakhiri sumbangan berita dari Perak. Kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri untuk berita seterusnya.